الحمد لله القائل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسير والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Bermaksud, wahai orang yang beriman, ta'alah kamu kepada Allah dan ta'alah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amr, yakni orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu berbantah-bantah, yakni berselisihan di dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu mengembalikannya kepada kitabullah, yakni Al-Quran dan As-Sunnah Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dan keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Khutbah pada kali ini akan memperkatakan tajuk pelihara keluarga daripada najis dadah. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya Islam amat melarang umatnya daripada melakukan apa-apa jua perkara yang boleh mendatangkan mudarat, sama ada kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Salah satu perkara atau perbuatan yang sangat ditegah dan wajib dijauhi oleh setiap Muslim ialah mengambil sesuatu yang mengkhayalkan atau memabukkan, seperti meminum minuman keras, yakni khamr, dan penyalahgunaan dadah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 90 yang dibacakan pada awal khutbah tadi, yang bermaksud sebagaimana berikut, amatlah berkaitan, wahai orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semata-mata kotor, yakni keji, dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hukum dan larangan pengambilan dadah adalah jelas haram berdasarkan dalil yang dikiaskan kepada arak. Para ulama telah bersepakat bahawa dadah ini termasuk di dalam pengertian arak, kerana dadah boleh mengganggu dan merosakkan fikiran sama seperti arak. Kedua-duanya mempunyai alasan hukum yang sama, iaitu memabukkan dan membawa kebinasaan terhadap diri seseorang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Sesungguhnya semua yang memabukkan itu adalah termasuk dalam erti kata arak, dan semua yang memabukkan itu adalah haram. Selain itu, berdasarkan muzakarah fatwa kali ke-70 pada 21 dan 23 November 2006,
Muzakarah fatwa telah memutuskan bahawa sebarang penyalahgunaan dadah termasuk dadah jenis baru juga hukumnya adalah haram. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, sesungguhnya penyalahgunaan dadah ini telah mengancam negara kita sejak sekian lama dan masih tiada lagi pengakhirannya. Penyalahgunaan dadah masih kekal menjadi musuh utama negara kerana kerosakan yang dibawa oleh dadah sangatlah besar. Penyalahgunaan dadah ini telah mengakibatkan kesan yang buruk ke atas tubuh badan, tingkah laku serta akal fikiran manusia. Contohnya, bagi penagih yang sudah berkeluarga, dadah boleh meruntuhkan kebahagiaan rumah tangga, seperti boleh menyebabkan berlakunya perceraian, dan anak-anak yang dikasihi juga akan turut menjadi mangsa. Begitu juga dadah boleh mengancam nyawa seseorang sehingga boleh menyebabkan kematian orang yang tidak berdosa. Sedarlah bahawa kerosakan akibat penyalahgunaan dadah bukan hanya memberi kesan kepada akal, kesihatan, keuangan dan masa depan si penagih, malahan masalah penyalahgunaan dadah ini boleh menjadi ancaman kepada agama, keluarga, jiran dan keselamatan orang sekeliling kita, serta akan musnahkan kehidupan masyarakat dalam sesebuah negara. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, apabila melihat betapa buruknya kesan penyalahgunaan dadah ini, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri dan memikirkan sejauh mana kita telah membantu membendung masalah ini dan sejauh manakah kita telah menjaga ahli keluarga kita daripada terpengaruh dengan penyalahgunaan dadah ini. Hal ini selaras dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tahrim ayat 6 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu, yakni berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras kasar, yakni layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Oleh itu, bagi mengelakkan keluarga kita daripada terjebak dalam penyalahgunaan dadah ini, maka kita perlu bersama-sama bertanggungjawab untuk membentuk ahli keluarga kita, khususnya anak-anak kita, ke arah mengamalkan segala tuntutan Islam. Perkara ini penting bagi melahirkan anak-anak yang memiliki iman, yang memiliki iman yang teguh serta nilai diri yang utuh dalam menghadapi segala godaan yang boleh merosakkan hidup mereka. Antara perkara-perkara yang boleh mencegah dan mengawal anak-anak kita daripada terjebak dan terjerumus ke dalam dadah ini ialah: pertama, ibu bapa hendaklah memastikan anak-anak mendirikan solah fardu 5 waktu dengan sempurna, kerana solah yang sempurna ini akan mencegah seseorang daripada melakukan perbuatan yang keji dan mungkar. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar, yakni faedahnya dan kesannya. Dan ingatlah, Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Kedua, ibu bapa juga hendaklah mendorong anak-anak untuk melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti membaca Al-Quran, berzikir, melibatkan diri dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Ketiga, mewujudkan suasana yang harmoni dalam keluarga, kerana keluarga yang harmoni akan melahirkan kemesraan,
keselesaan dan ketenangan dalam kehidupan. Anak-anak juga tidak akan berasa bosan dan jemu bila berada di dalam rumah. Keempat, peranan ibu bapa dalam mendidik serta menyedarkan anak-anak tentang bahaya dan kesan buruk akibat penyalahgunaan dadah juga hendaklah sentiasa berterusan dan dipertingkatkan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, justru sebagai kesimpulan bagi mengakhiri khutbah pada kali ini, mimbar ingin menyuruh jemaah sekalian, marilah kita bersama-sama bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak-anak kita dalam mengawasi pergaulan mereka. Perkara ini bukanlah untuk menyekat atau mengungkung kebebasan anak-anak, tetapi untuk kita mengawal dan memastikan agar setiap kegiatan yang mereka lakukan selari dengan ajaran agama Islam. Akhirnya, marilah kita bersama-sama berganding bahu mengatasi masalah dadah daripada terus memusnahkan diri, bangsa dan agama kita. Janganlah kita mengikut jejak langkah syaitan, kerana sesungguhnya syaitan itu sentiasa berusaha menimbulkan kerosakan ke atas manusia. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuridu asyaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Maksudnya, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti, yakni daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإغراما لمن جهد به وكفر. وأشهد أن سيدنا محمدا سيد البشر صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما اتصلت عين بنظر وأذن بخبر. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Wahai hamba Allah, ingatlah bahawa kehidupan di dunia ini adalah tempat tumpangan untuk sementara. Akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal untuk selama-lamanya. Oleh itu, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri daripada siksaan api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bermaksud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya berselawat, yakni memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang beriman,
berselawatlah kamu kepadanya, serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang sepenuhnya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, dan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang maha suci ini radhiyallahu anhum. Seterusnya kepada bapa saudara junjungan kita Sayyidina Hamzah dan Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucunda baginda Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri-putri baginda Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna, istri-istri baginda Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna. Seterusnya kepada sekalian keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat radhiyallahu anhum, dan yang menuruti mereka itu dari semasa ke semasa hingga ke hari kiamat. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunkanlah sekalian kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Ya Allah, peliharakanlah akidah kami yang berlandaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, aliran al-asy'ariyah dan al-maturidiyah. Ya Allah, pelihara, lindungi, jauhi dan selamatkan apalah kiranya diri kami ini, zuriat keturunan kami, keluarga kami dan umat Islam keseluruhannya daripada apa jua balak dan bencana, wabak dan penyakit, segala kemudaratan, bahaya, kesusahan dan keburukan. Ya Allah, kurniakan kemuliaan dan kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan hartanya ke jalan-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan dan pertolongan kepada ketua-ketua negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdakal Haris al-Syari'atik As-Sultan Ibrahim ibni almarhum As-Sultan Iskandar, sultan yang dipertuan bagi negeri dan jajahan Ta'aluk Johor Darut Ta'zim, kepada Raja Zali Sofia binti almarhum Sultan Idrisyah Permaisuri Johor, kepada Tunku Ismail bin Sultan Ibrahim Tunku Mahkota Johor, dan Cik Puan Besar Khalidah binti Bustamam, paduka putera-putera dan putrinya, kerabat diraja serta rakyat sekalian. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wakhdhulil kafarata wa mubtadi'is sayyi'ati wal musyrikin wa kulla man huwa aduwwun lid-din. Allahumma farrij humumal muslimin واقض الدين عن المدينين واحسن خلاص المسجونين واجعل هذا بلد آمنا مطمئنا رخيا وسائر بلاد المسلمين آمين يا رب العالمين. اللهم أدخلنا وذرياتنا وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.